Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qadatan farj bihil qurab wa taqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala an yusabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita rasa berapa kali anak tak datang? Dua kali Dua kali rasa Allah kan lamanya. Alhamdulillah sampai juga pada malam ini. Sama-sama kita syukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, masa yang lapang untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, untuk kita solat berjemaah beramai-ramai, satu benda yang kita bercinta dengannya. Kita akan rasa kecewa, kita akan rasa tak cukup, tak lengkap hidup aku apabila tidak adanya ilmu, apabila tidak adanya berjemaah pada solat ini. Tuan-tuan, kita teruskan kitab kita Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, halaman 69. Waktu sesudah subuh hingga terbit matahari, apakah amalan yang perlu dilakukan? Kalau kita tengok tok nenek kita, moyang kita dulu-dulu ramai yang buat benda ni. Tapi zaman kita hari ni semua orang makin sibuk. Kerana apa? Memenuhi pencarian kehidupan, kan? Keperluan hidup, lebih-lebih lagi di bandar ni lah. Tapi mungkin ada lagi di kampung-kampung dia orang amalkan. Kerana apa? Dia tak terkejar pun, kerana dia bekerja sendiri dan sebagainya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatan alaih, waktumu selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari hendaklah dibahagikan kepada 4 bahagian. Ya, yang pertamanya membaca doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaklah daripada para sahabat Nabi dan orang-orang saleh, banyak. Ada satu doa diajar oleh tuan guru ana Syekh Abdul Rahman Ja'far Al-Khalidi. Tuan-tuan boleh hafal, Allahumma ja'alni minal muradin, ataupun Allahumma ja'alni minal majzubin. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang kau tarik ke hadrat engkau. Boleh dalam bahasa Melayu pun boleh tuan-tuan. Ataupun ya Allah, jadikanlah aku orang yang ditarik, kan, naik pada sehinggalah kepada peringkat majzub, tarik sungguh. Tarik sungguh ni boleh pergi kepada tahap seorang waliullah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita nak dekat dengan Allah, bukan tujuan kita nak digelar wali. Kalau kita nak digelar wali, tak payahlah masuk longkang gitu ya. Baik. Kedua, membaca segala tasbih dan zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ataupun nak baca apa lagi? Banyaklah istighfar 1000. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hati-hati. Tuan-tuan, macam mana cara nak hati-hati? Kenapa kita tengok tuan guru dulu, kan? Bahkan sekarang pun ada lagi. Dia akan pakai serban tu, dia tutup atas kepala. Dia tutup, tak nampak orang sebelah. Ini pun dia tutup sampai mata dia, yang depan-depan dia tutup sampai sini. Kerana dia nak fokus. Hatinya berhadap pada Allah Ta'ala saja. Itu tujuan dia. Kerana hati orang yang lalai lambat nak sampai cara dia. Hati orang yang clear dengan Allah, insya-Allah cepat sampai dia. Maka dia lebih bersungguh-sungguh. Menjadah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Gitulah. Baik. Lagi zikir-zikir yang lain, masya-Allah banyak. Membaca surah Qul Huwallahu Ahad, kan, hingga 1000 kali. Salah satunya lah, kan. Banyak lagi tuan-tuan, yang lain pun banyak.
Dan hendaklah engkau ulang-ulangkan segala yang demikian itu dengan tasbihmu. Seterusnya membaca Al-Quranul Karim setiap pagi, kan? Namun kita kalau orang yang bekerja susah. Bawa Grab okeylah, Food Panda ke apa ke, niaga sendiri ke, mungkin boleh. Tapi orang yang bekerja kena masuk office, tak boleh. Bila boleh nak baca Quran tu? Zuhur nantilah. Sama ada sebelum zuhur. Kalau zuhur 1:30, pukul 1 dia dah sampai tercegat dekat surau dia. Baca Quran sekejap, 2-3 muka surat, gitu. Okey je, tak ada masalah, kan? Ataupun tak boleh juga sebab sibuk, kan? Malam lah sebelum tidur, gitu. Yang penting ada baca Quran setiap hari. Itu ya. Jangan kita hanya baca Quran pada bulan Ramadan. Jangan. Amalkan setiap hari. Dia akan menjadi peneman kita di dalam kubur saat tidak ada peneman yang lain melainkan Al-Quranul Karim. Seterusnya tafakkur dan muraqabah. Itu engkau fikirkan segala dosa, kesalahanmu, kejahatanmu. Banyak sangat dosa kita ni, tuan-tuan. Ada orang semayang, syirik buat juga. Macam mana tu? Adakah Allah Ta'ala terima? Semayang tapi syirik jalan sekali, memang out. Barang siapa melakukan syirik pada Allah, lebih-lebih syirik yang jali, terang-terang ni, tuan-tuan, memang Allah Ta'ala tak pandang lah. Kerana apa? Dia menduakan Allah, mengakui bahawa ada satu kuasa lain selain daripada kuasa Allah dalam menentukan suatu umpama rezeki dan lainnya. Sahabat saya daripada pusat rawatan Ru'yah Al-Quran dan Sunnah Holistik, saudara Razif ataupun Ustaz Razif, dia beritahu lebih kurang hampir 2 minggu dah lah di ziarah anak baru ni di pejabat. Dia sebagai seorang perawat juga, adalah orang yang connection dengan Nasrul Quran Putrajaya, pusat pencetakan Al-Quran Malaysia tu. Ustaz, zaman hari ni kami ni sebagai perawat, kami rawat macam-macam orang. Semayang buat, puasa buat, syirik pun buat juga. Ada yang mengadu gangguan itu, ini dan sebagainya. Sakit batang tubuh, dapatkan rawatan doktor, doktor tak boleh kesan. Jumpa macam-macam doktor dah, tak boleh kesan. Kata doktor, cubalah dapatkan rawatan alternatif. Rupa-rupanya dia ada simpan benda yang Allah tak suka dalam rumah. Beli dengan harga 60,000 untuk melakukan perniagaannya. Datanglah sahabat kami untuk merawat. Bila diminta, bacalah dia ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah, bacalah dia ayatul kursi, doa-doa dan sebagainya. Namun hati tu rasa tak sedap. Tuan, puan, kalau ada sesuatu di rumah ini, benda yang Allah Ta'ala benci, yang mana benda itu menduakan Allah, tolong keluarkan. Kalau tak keluarkan, minta maaf, tidak akan ada apa-apa kesan, tak ada hasil. Saya datang merawat ni buang masa sajalah. Buang masa saya, buang masa tuan-tuan juga, tuan-puan, suami isteri, kan? Boleh ke ambil? Suami tengok isteri, isteri tengok suami, masing-masing toleh antara satu sama lain. Alamak, nanti pecah rahsia kita, macam tu kan. Kalau tak ambil, tak apalah, saya bangun, saya balik lah, kata sahabat kami. Tak apa Ustaz, kejap-kejap, saya ambil. Dalam keadaan 50-50 nak ambil ke tak, kan? Ragu-ragu, alamak, habis dah. Masuk di bilik tidur, buat keluar daripada bawah katil, berbungkus dengan kain kuning, lagi kuning daripada langsir kita ni lah, kan? Macam tu, hampir-hampir nak warna oranye, macam tu ya tuan-tuan. Lalu dibuka, tengok-tengok kepala orang dalam tu warna hitam, dah kecut lama dah, beruban lagi. Dinamakan kepala itu dengan nama Puteri Sadong, dengan harga RM60,000 sanggup beli untuk melariskan perniagaan. Allahu Akbar. Orang Melayu, orang Islam. Lalu sahabat kami minta juga, ada tak di dapur? Ada, tolong bawa keluar. Garam tak apa, kami bawa garam kasar. Lalu digirus juga atas kepala tersebut, dan dilemparlah garam kasar beserta dengan ayat-ayat suci yang dibaca, dan
iaitu ayatul kursi. Lalu tiba-tiba berasap, kepala tersebut berasap, berkabus dan hilang begitu sahaja. Tinggallah kain kuning semata-mata. Itu dia tuan-tuan, macam-macam gitu kan. Dosa manusia banyak, lebih teruk, lebih parah dosa syirik. Situ dia. Umur dah 60 lebih ni, amalan semua tertolak ni, batal kerana syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa lagi bagi umur nak mati tu? 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Allah Rabbi. Dengan Covid sekarang ni masih tak selesai lagi. Ada berapa ramai yang balik umrah, balik 2-3 hari meninggal. Post Covid rupa-rupanya. Kan? Sahabat kami para satizah pun ramai yang kena. Ni dah insya-Allah nak buka balik umrah. Kan? Adik-anak buat ada tinggal lagi 7 orang VIP lah. Harga lebih kurang dalam dekat 10,000, 50 meter saja jarak. Tadi dia telefon masa anak on the way datang sini. Tinggal lagi 7 kerusi saja lagi VIP lah. Baik. Jadi sedar diri kita ni tak lama lagi akan dipanggil bertemu dengan Allah. Dalam keadaan kita sedikit amalan kita, daripada sedikit tu berapa yang Allah Ta'ala terima. Allah Akbar. Takutnya tuan-tuan, takut. Kita sembahyang, kita ada tak rasa takut tu? Ke relax je. Allah. Nak terima, tak terima sudah jenuh. Ataupun kita takbir tu seolah-olah aku sedang diturunkan daripada alam atas bumi ke perut bumi, tu sedang turun ke liang lahat. Kena feel yang macam tu, baru kita rasa inilah sembahyang aku yang terakhir. Oh, tu baru jaga betul aku ni betul-betul nak sembahyang. Gitu ya tuan-tuan ya, kaedahnya. Baik tuan-tuan. Dan fikirkanlah sesuatu yang membawa kepada penyiksaan Allah yang sangat menyakitkan dan kemurkaannya yang sangat besar, supaya engkau terpelihara daripadanya, daripada kemurkaan itu. Saat kita sihat, afiat, lapang masa ni, kena rasa gerun, luaskan rasa gerun tu, rasa takut dengan Allah tu, banyakkan. Rasa sayang, kasih sayang Allah memang ada, rahmat kasih sayang Allah memang ada, kecilkan dulu supaya kita tak rasa syok, seronok, relax. Buat salah pun rasa nanti aku minta maaf lah. Maka akan berlakulah orang yang gaji dah banyak, tak cukup-cukup lagi, rasuah lagi, makan lagi. Datuk Ayub Khan, Ketua Polis Johor, sekarang pindah ke Bukit Aman balik dah. Kan? Dia kata apa ramai yang pergi ke Mekah, bawa duit rasuah, bayar dengan harga 100,000 pergi haji, pergi umrah, dapatkan kedudukan yang special lah. Kan? Apa hal dah sangat 100,000 tu, dia punya rasuah setahun dekat 10 juta. Apa hal sangat dengan 100,000? Tak ada benda. Balik buat lagi, bila pergi lagi haji, minta maaf lagi. Ini semuanya kena tipu dengan nafsu sendiri. Kerana apa? Benda yang daripada sumber yang haram digunakan buat ibadat, tertolak awal-awal lagi. Dalam satu hadis mafhum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badui, perjalanan yang jauh, berdebu-debu, kusut masai, kusut masai dia. Tiba-tiba dalam keadaan keletihan, kepenatan, dia turun sebentar daripada tunggangannya, lalu berdoa, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Sedangkan makanan dia daripada yang haram, minuman dia daripada yang haram, pakaian dia daripada yang haram, mana mungkin dimustajabkan akan doanya? Kata Nabi SAW. Sama lah kaedahnya. Kalau kita masih lagi bergelumang dengan sesuatu yang haram, bahkan dalam gaji kita tu pun silap-silap ada yang haram, yang kita ponteng, yang kita MC, tak patut kita MC, kita MC yang kita bayar kepada doktor. Maka gaji pada hari tersebut kita tak layak terima, wajib dibayar semula kepada syarikat kita bekerja. Tiba-tiba kita salahkan orang yang rasuah, kita lupa yang aku ni pun rupa-rupanya ada. Subhanallah. Gitu rupa-rupanya tuan-tuan. Baik.
dan engkau kasadkan berbuat kebajikan pada sekalian muslimin, dan engkau niatkan bahawa engkau tidak akan asyik masyghul pada sekalian harimu itu, melainkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus bahawa kita ni Allah Ta'ala nak ambil bila-bila masa je, gitu ya tuan-tuan. Dan sewajarnya engkau pilihkan segala ibadah itu yang terlebih afdal. Kita ada masa? Ada. Apakah yang afdal? Pada saat orang lain biasanya lupa, lalai, cuai. Orang masa nak tidur malam, kebiasaannya tidur depan TV. Kadang tidur dengan layar-layar handphone, ngantuk sangat dah, letak handphone tepi, zam terus. Ada tak baca ayat kursi? Ada tak baca 3 kul? Ada tak baca tasbih, tahmid, tahlil? Namanya zikir Siti Fatimah, untuk mendatangkan kekuatan buat kerja rumah bagi isteri-isteri. Itu kan? Kita lupa lalai lagi. Lagi yang afdal amalan-amalan serta doa banyak. Saat kita bermusafir, ada orang balik kampung Chinese New Year, bermusafir tu musafir yang harus balik kampung, ziarah mak ayah dan sebagainya. Afdal doanya, mustajab doanya. Lagi di awal turunnya hujan, lagi di antara azan dengan iqamah, waktu yang afdal doanya, mustajab doanya. Itu 4 doa lah. Lagi antara azan dengan naiknya khatib ke atas mimbar hari Jumaat. Lagi di antara 2 khutbah, saat khatib berhenti sebentar, dia duduk sekejap, dia berdoa sekejap, berselawat sekejap. Lagi yang ini yang last kali yang banyak orang lupa, hari Jumaat petang menjelang maghrib, 15 minit waktu yang hujung, lebih kurang. Setengah menyatakan lebih kurang setengah jam atau 20 minit waktu yang hujung. Kebanyakan ulama sufi kata waktu yang hujung tu bukan antara asar tu, tapi waktunya, temponya antara asar hingga maghrib hari Jumaat. Esok hari Jumaat tuan-tuan, puan-puan, doa banyak-banyak. Terutamanya waktu hampir nak maghrib tu, ingat set dalam reminder handphone ni, doa mustajab pukul berapa? Kita maghrib sekarang pukul dekat 7.30 kan, katalah pukul 7 kita set dah, pukul 7 petang, waktu doa mustajab petang Jumaat, set terus kan. Nak doa suami sihat, orang yang sakit dan sebagainya, anak yang keras hati supaya dia jadi lembut hatinya, jadi anak yang taat dan sebagainya. Macam-macam lah. Sama ada benda tu faedah dunia, lebih-lebih lagi benda tu faedah akhirat kan. Nak Allah Ta'ala tarik diri kita ke hadrat Allah, nak anak-anak isteri kita ditarik ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang suaminya soleh, suami isterinya tidak. Ada orang isterinya solehah, suaminya tidak. Ada dua-dua, soleh-solehah pun ada, tapi anaknya tidak. Macam-macam kan. Itulah cabarannya. Sedangkan para nabi, para rasul pun ada yang diuji isterinya tidak mengikut ajarannya kan, nabi-nabi yang terdahulu dan sebagainya. Begitu. Kita apalah sangat lupa-lupanya. Baik. Jadi rebut peluang-peluang itu, peluang doa. Bagaimana amalan-amalan yang afdal? Solat sunat, solat malam kan, ada waktu yang afdal dia. Solatlah, jangan ditinggal dah. Umur 40 ke atas dah kira seumpama wajib lah, setiap malam tanpa ada miss. Tapi kalau termiss tu fardu takdir kerana letih sangat pun Allah Ta'ala bagi pahala percuma, seolah-olah dia bangkit bangun juga peruntuknya. Macam tu, Masya Allah. Lagi merebut yang afdal, solat sunat fajar. Walaupun ibu-ibu, akak-akak kadang-kadang tak datang solat subuh kat sini, azan selesai saja di rumah, solat sunat subuh 2 rakaat, solat sunat fajar 2 rakaat. Beritahu pada anak perempuan, beritahu pada anak lelaki, dek, abang, akak, semayang dulu solat sunat 2 rakaat. Kalau tak dapat hari biasa sebab sibuk nak ke sekolah dan sebagainya, hari Sabtu, hari Ahad buat. At least tuan-tuan, kalau kita dah tak ada nanti, dia ingat mak aku dulu pesan, ayah aku dulu pesan, ini amalan buat. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu solat sunat lebih baik daripada dunia dan isinya. Begitu ya.
Solat fardu jauh lebih besar daripada itu sebenarnya dalam rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Itu yang afdal. Ada lagi afdal, amalan-amalan yang afdal. Kita nak bersedekah. Aku ni tengah hujung bulan ni, adalah tinggal 200 untuk 3 hari. Cukup tak 200 ni? Lalu ada orang minta sedekah dalam keadaan dia memang layak terima sedekah. Kalau aku bagi 50, aku tinggal 150. Berat tak hati nak bagi ketika tu? Berat kan? Tapi ketika berat, itulah nilainya afdal, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kan? Apa lagi? Waktu kita sihat, sebelum datangnya sakit, afdal bersedekah ketika sihat, kan? Ibadat dan lainnya macam-macam lah. Berjamaah afdal berbanding sendirian. Ada tak orang solat sunat ataupun solat qadha berjamaah? Ada tak buat di sini? Mungkin tak kot. Mungkin malu dan sebagainya. Setengah tempat tuan-tuan ada masjid surau buat dengan imam sekali. Siapa nak solat qadha, mari bersama dengan saya. Solat qadha maghrib contohnya lah. Solat qadha isyak ke subuh ke, ikutlah. Kan? Ada yang buat tuan-tuan. Dapat pahala jemaah ke? Dapat. Tu kan. Dulu-dulu zaman-zaman kita jahat dulu, kan, sembahyang tenggelam timbul. Ayah ada sembahyang, ayah tak ada hilang sembahyang. Ada kan macam tu kan? Ada. Ataupun dah usia remaja dah pun sembahyang dia macam mana? Kan takbir ada dengan masa bagi salam tahiyat. Antara takbir dengan tahiyat hilang, pergi main kat belakang. Lepas tu datang balik semula. Ramai macam tu kan? Ramai. Itu kan? Baik, jadi rebut yang afdal ni banyak sebenarnya. Baik, zikir dan tasbih 10 kalimah. Dan hendaklah engkau jadikan segala zikir dan tasbihmu itu 10 kalimah. Dan bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia subuh dan maghrib bacaan tasbih ini 10 kali. Selain daripada subuh dan maghrib, zuhur, asar, isyak, ya, 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu ya. Dan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau ramailah. Kalau subuh dan maghrib, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Selain daripada 2 ni 3 kali. Ya, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Baik. Kalau ada urusan apa pun, biarlah selepas Allahumma antas salam wa minkas salam baru bangun. Kecuali dah nak kekucil sangat bagi salam, bangun terus. Itu. Ini namanya adab. Lebih baik daripada itu, susuli juga dengan ayatul kursi, baru bigas bangun kalau ada urusan. Gitu kan? Satu hari Sayyidina Umar selepas memberi salam solat, ketika mana dia menjadi imam, lalu nampak terlibat ada orang bangkit bangun berlalu pergi. Lalu dia panggil, "Wahai saudara, kami datang kejap. Ada apakah urusan kamu yang kamu bergegas ni?" "Tidak ada apa, wahai Khalifah Amirul Mukminin." Kalau begitu duduklah seketika, istighfar barang sedikit, kan? Banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlaku adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan terbikah bangun, kan? Ni Wahabi yang tak faham, kan? Dia kata Nabi tak buat zikir berjemaah, kan? Begitu katanya. Nak tanya balik Wahabi, Sayyidina Umar buat solat tarawih berjemaah tu, Sayyidina Umar tu tak, kenapa tak marah Sayyidina Umar? Nabi tak buat pun berjemaah tarawih, tiba-tiba dia pula pergi buat berjemaah. Dan dia tak ikut Nabi ke? Sudah. Itu kan? Kenapa para alim ulama disusun doa-doa, zikir-zikir ni? Sebab sangat penting umat akhir zaman. Para alim ulama dah tahu dah apa akan jadi masa depan,
para ahli-ahli sufi dan sebagainya. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka itu orang yang diberikan cerminan-cerminan perkara yang akan datang kita tak tahu pun. Rasulullah tahu. Dan mereka-mereka yang tahap mereka yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan peringatan-peringatan benda-benda macam ni. Bikas bangun lepas bagi salam terus bikas bangun balik. Dia kata apa? Nah, kita zikir sendiri-sendiri. Balik tu berzikir ke? Untuk lagu yang pembohong. Tak ada zikir. Umat hari ini dia akan goyang bila hatinya jauh daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah kalau dengan solat fardu saja cukup ke? Tak cukup. Tak cukup sangat-sangat. Jadi kita ada anak-anak kat rumah tu pesan, jangan laju sangat solat kamu. Selesai solat ni amalan ni tolong buat seolah-olah wajib. Ni assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ambil handphone main game. Tak jadi macam ni, tak jadi. Tak jadi orang yang akan bawa bekalan untuk kita nanti saat kita dah meninggal dunia nanti, tuan-tuan. Maksudnya ni yang tadi tu, zikir tadi tu, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan kepujian, dia menghidup dan mematikan, dan dia hidup yang tiada mati baginya. Itulah dia Allah. Di tangannya segala kebaikan. Di tangannya apa? Bukan tangan ni, pada kekuasaannya itu kebaikan. Situ dah. Dan dia amat kuasa atas tiap segala sesuatu, atas segala-galanya. Amat kuasa sungguh. Orang nak buat sihir atas orang, Allah Ta'ala tahan, tak jadilah. Tahan apa benda? Tahan daripada kena. Ataupun orang buat juga kerana nak memisahkan antara dua orang, suami dan isteri, kerana si fulan ini berminat dengan isteri si fulan ni. Allah Ta'ala tak izinkan juga berlaku. Walaupun sihir itu kena, tetap tak berpisah pun. Gitu kan. Tadi cerita tentang ahli perniagaan terlibat dengan belinya kepala yang didakwa sebagai puteri Sa'dum, kemudiannya lebur hilang. Gitu kan. Satu lagi kisah, seorang ustazah disihir di kondominium di Kuala Lumpur, tinggal di tingkat 11 bersama dengan suaminya seorang cikgu. Sahabat kami diminta dalam keadaan kepenatan dah siang tu merawat orang ramai, dan datang jugalah malam-malam pukul 10 baru sampai. Kan? Sampai saja tingkat 11 tu, tutup pintu bagi salam, disahut oleh suaminya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa masuk ustaz. Masih. Kan? Si isteri pun sahut terus. Aku dah cakap kau tu kan letih, kenapa kau datang? Macam tu dia jawabnya, tuan-tuan. Macam mana dia boleh tahu aku letih ni? Macam Ji, kalau kena gaji, alamak, cabut. Gitu kan? Allahu Rabbi ya Karim. Tapi member dia dah biasa lah. Duduk, bacalah ayat-ayat ruqyah, baca ayat ruqyah, jaga adab dan sebagainya. Tiba-tiba pintu diketuk selepas 20 minit ataupun setengah jam. Pintu diketuk, ada pula orang lain ke nak datang malam-malam buta pukul 11 malam dah ni, bagi salam dalam keadaan suara yang terketar-ketar macam tu. Ya, buka pintu oleh si suami. Tengok mana orang? Tak ada. Tengok tu kat bawah, rupa-rupanya kat bawah merangkak. Assalamualaikum cik. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa ni? Saya datang nak minta maaf. Kenapa? Saya lah yang sihir ustazah, isteri cik. Kenapa? Kenapa buat macam ni? Kerana saya minat dengan dia, cantik dia, alim, ustazah lagi, kan? Yang saya tak dapat benda tu sebelum ni. Jadi saya buat tu supaya suami isteri bercerai. Tapi Allah tak izin, takkan bercerai. Ingat balik ayat tadi kan, awalannya dia minta maaf sampai merangkak. Dari mana datangnya tu? Kondominium yang sama tingkat 7. Merangkak naik lift, merangkak sampailah ke rumah kawan tu. Begitu ya tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. Nakkan orang, berapa ramai lagi orang lain dan sebagainya, kan? Nafsu. Seterusnya tuan-tuan, bacalah La ilaha illallahul malikul haqqul mubin.
Tiada Tuhan kecuali Allah, Raja yang hak bagi nyata. Ataupun kita nak zikir la ilaha illallah 100 kali pagi tu, ataupun masa kita lapang buatlah 1000 kali, boleh. Itu ya, masa kita lapang. Sebab apa? Kita bos contohnya lah, betul kan? Ataupun kita buka kedai kita pukul 10, antara subuh dengan pukul 10 lama lagi, boleh sangat kita nak berzikir ni. Tenang hidup tuan-tuan. Orang yang melazimi zikir dalam kehidupan dia, dia rasa dirinya sedang dijaga. Itu perbezaan. Kita akan rasakan benda tu. Antara lainlah, awalan daripada zikir, sebelum daripada solat, kita ambil wudu. Orang yang melazimi wudu, dia juga sedang dijaga oleh para malaikat. Orang yang salik menuju pada jalan Allah, pesan Tuan Guru kami, dia kata apa? Sangat mulik, sangat dituntut supaya orang yang apabila pada jalan salik ini batal wudunya, perbaharui dengan wuduk yang baru. Gitu, perbaharui. Sebab apa? Jiwa dia sentiasa ditarik-tarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sentiasa duk pujuk dia, buat yang ni, jangan buat yang salah tu, jangan. Gitu. Ya, baik. Bacalah seterusnya daripada itu. La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tiada Tuhan kecuali Allah yang Esa Maha Perkasa, Tuhan bagi 7 petara langit dan bumi, serta antara keduanya, antara langit dengan bumi, duduk tengah-tengah tu apa? Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Banyak memuji Allah, banyak hati kita muraqabah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tak nampak dah apa-apa kelebihan yang ada pada diri kita itu semuanya daripada Allah. Kita tak mengharapkan dah pujian orang. Orang ni siapa? Allah Ta'ala yang jadikan. Yang aku ni, segala nikmat yang aku ada ni, perlu aku tunjuk untuk orang ke? Segala nak belagak untuk orang, takbur untuk orang ke? Untuk apa? Sedangkan orang tu tuannya yang sama. Perlu kita pun akan kembali pada tuan yang sama. Macam tu. Dan orang tu pula bukanlah hakikatnya wujud dengan sebenar. Yang hakikat wujud sebenar Allah. Orang yang ada adalah bayangan kepada kewujudan Allah yang hak, yang sebenar-benar wujud. Itu dia. Bacalah seterusnya, subhanallahil walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, ataupun dinamakan sebagai hauqalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim ni, ataupun la hawla wa la quwwata illa billah, amalkan 100 kali sehari. Kalau tidak pun weekend lah, ataupun sambil-sambil memandu kereta, sarungkan dekat kita punya jari ni yang digital clock, yang digital tu RM3 je pun, satu selesai kan. InsyaAllah kita tak akan langgar lampu merah. Berbeza dengan kita layan lagu, tengah syok layan lagu, lampu merah pun kita langgar pun. Lain dengan sedang berzikir, lain. Itu ya. Baik. Seterusnya bacalah subuhul quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, ataupun subuhul quddus rabbul malaikati war ruh, maha suci lagi maha kudus Tuhan para malaikat dan juga roh. Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, Jibril ni besar mana? Besar sangat kan? Besar sangat. Dia tutup buka sayap dia sebelah matahari redup. Matahari redup. Kalau dia tutup bumi, lagilah, lebih-lebih lagi. Akan datang kita akan sambung zikir-zikir yang lain, hinggalah jangan berkata sehingga terbit matahari untuk solat sunat isyraq. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin
وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم الله.